Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu edisi 6 Ogos 2022 bersama saya Faridah Amiratul. Sebelum memulakan berita, marilah bersama-sama kita panjatkan doa kepada Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim, bekas Menteri Besar Selangor yang meninggalkan kita baru-baru ini. Al-Fatihah. Kita mulakan dengan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC berhubung projek pembekalan kapal tempur pesisir LCS. PAC mendedahkan syarikat Boston Naval Shipyard BNS tidak menggunakan sepenuhnya bayaran yang diterima daripada kerajaan untuk projek tersebut. Pengurusinya Wong Kah Woh berkata situasi itu menyebabkan syarikat BNS menghadapi kos overrun sebanyak 1.4 bilion ringgit dengan 400 juta ringgit daripada jumlah tersebut digunakan untuk menyelesaikan hutang lapuk membabitkan projek kapal peronda generasi baharu NGPV. Hasil laporan tersebut antara 9 rumusan hasil 9 prosiding ke atas siasatan berhubung projek pembekalan LCS yang dijalankan sejak 18 November 2022 sehingga 8 Mac lalu. Antara yang dipanggil sebagai saksi dalam prosiding tersebut ialah Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi iaitu bekas Menteri Pertahanan. Jelas beliau lagi kontrak projek LCS diberikan secara rundingan terus kepada BNS dan kerajaan telah membayar lebih 6 bilion ringgit untuk projek LCS. Bagaimanapun ujarnya, sehingga kini tiada satu kapal LCS yang disiapkan berbanding 5 buah kapal yang perlu diserahkan setakat Ogos ini. Wong menambah laporan itu turut mendapati kerajaan gagal mengesan kedudukan kewangan BNS yang lemah sehingga memaksa kerajaan membuat pembayaran pendahuluan sehingga 1.36 bilion ringgit kepada syarikat tersebut. Dalam masa sama, PAC juga kata Wong mendapati terma-terma kontrak adalah lemah dan tidak memihak kepada kerajaan dengan pembayaran projek LCS dibuat berdasarkan kemajuan aktiviti atau pembekalan item dan bukan berdasarkan kemajuan sebenar. Selain itu, Kementerian Pertahanan MINDEF dan BNS juga mengabaikan pandangan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM selaku pengguna akhir. Justru sebagai langkah penambahbaikan, PAC mengesyorkan 7 perkara untuk dilaksana oleh kerajaan termasuk menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengambil tindakan segera terhadap semua penemuan dalam laporan PAC. Kita ikuti antara berita di Dewan Rakyat yang menjadi tumpuan minggu ini. Dewan Rakyat pada Selasa bersetuju membawa usul rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 untuk dirujuk kepada Jawatan Kuasa Pilihan Khas JPK Parlimen. Usul RUU berkenaan yang kini masih berada di peringkat bacaan kali kedua itu diluluskan sebulat suara oleh Ahli Dewan Rakyat selepas dibahas 12 Ahli Parlimen, seterusnya digulung Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Ketika mengemukakan semula usul RUU berkenaan, Ahli Parlimen Rembau itu turut mengumumkan 13 Ahli Parlimen yang akan menganggotai JPK Parlimen. JPK Parlimen itu dipengerusikan oleh beliau sendiri dan dianggotai oleh 6 Ahli Parlimen Blok Kerajaan dan 6 Ahli Parlimen Pembangkang. Antara anggota JPK daripada Blok Kerajaan ialah Datuk Seri Abdul Aziz Rahim UMNO, Datuk Seri Muhammad Nizar Zakaria UMNO, Datuk Seri Azalina Osman Said UMNO, Datuk Mas Ermiati Samsudin Bersatu, Ahmad Fadil Syari PAS dan Lukanisman Awang Sauni JPS. Sementara Wakil Ahli Parlimen Pembangkang yang menganggotai JPK itu ialah Dr. Kelvin Yi Lee Wuen DAP, Sivarasa Rasiah PKR, Datuk Seri Zulkifli Ahmad Amanah, Datuk Seri Madias Tangau UPKO, Datuk Daryl Laiking Warisan dan Datuk Seri Mukris Mahathir Pejuang. Terdahulu, usul RUU tersebut antara lain untuk menggubal peruntukan generasi penamat GEG bagi melindungi golongan muda Malaysia daripada terjebak dengan tabiat merokok. Kita terus ke berita ekonomi. Rancangan Selangor Pertama RS1 bernilai 212.44 bilion ringgit diluluskan dengan sebulat suara oleh Dewan Undangan Negeri Dun Selangor pada Selasa. RS1 yang diluluskan itu ialah rancangan pertama dalam sejarah negeri Selangor.
Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, segala draft dan rantaian pelaksanaan boleh dilihat pada buku RS1 muka surat 198 hingga 205. Menurutnya lagi, proses ini menerangkan pelaksanaan daripada pembuatan dasar di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Selangor kepada jawatan kuasa diketuai Setiausaha Kerajaan Negeri SUK kepada sektor-sektor. Bagi bidang ekonomi, ia dikendalikan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan, manakala sektor sosial pula diketuai Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPEN. Sementara itu, kelestarian alam sekitar pula diurus Pengarah UPEN dan tadbir urus pula diurus bahagian pengurusan Setiausaha Kerajaan Negeri. 4 teras strategi RS1 meliputi pengukuhan sektor ekonomi, membina kesejahteraan rakyat dan keterangkuman sosial, memacu agenda kelestarian serta peningkatan kecekapan tadbir urus. Terdahulu usul yang dibentangkan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari pada 27 Julai lalu menggariskan 4 teras strategi yang dirangka dalam RS1 bagi melihat keberkesanan projek pembangunan negeri dalam tempoh 5 tahun akan datang. Seterusnya kita ke berita mengejutkan. Jurulatih penerbangan yang terselamat dalam insiden pesawat terhempas di Jalan Dr. Nazrin Shah Medan Gopeng Ipoh pada Isnin lepas telah dipindahkan ke sebuah hospital swasta di Damansara Selangor pada Khamis. Ketua Polis Perak Datuk Mir Farida Latrash Wahid berkata, Muhammad Din Fikri Zainal Abidin 62 yang mengalami kecederaan dan kini berada dalam keadaan stabil. Sebelum itu, beliau dipindahkan dari Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh ke hospital lain untuk menerima rawatan lanjut atas permintaan keluarga mangsa. Terdahulu dalam insiden kira-kira 8 malam Isnin itu, jurulatih penerbangan Fajim Jufa Mustafa Kamal 52 maut manakala Muhammad Din cedera. Kedua-dua jurulatih penerbangan tersebut dilaporkan berlepas dari sekolah latihan kapal terbang yang terletak berhampiran sebelum kejadian berlaku. Jenazah Fajim Jufa selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Tasik Kesuma Semenyih pada Selasa manakala keputusan bedah siasat ke atas Allahyarham disebabkan kecederaan pada tengkuk dan dada. Polis dalam kenyataan ringkas berkata kecederaan itu adalah disebabkan kemalangan aviasi. Hujan lebat tahap merah serentak dengan air pasang besar menjadi antara punca banjir kilat di beberapa kawasan di Bandaraya Johor Bahru. Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Muhammad Nur Azam Osman berkata, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB telah mengambil tindakan segera selain tindakan jangka pendek dan panjang dalam menangani isu banjir kilat sedemikian. Mengulas lanjut, katanya hujan lebat dengan kadar intensiti hampir 100 mm bermula pada jam 1.40 petang serta air pasang tinggi dengan ketinggian 3.3 meter pada jam 1.55 tengah hari menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air. Beliau berkata berdasarkan kategori bacaan tahap intensiti air hujan, kadar melebihi 60 mm adalah di dalam kategori sangat lebat atau tahap merah. Menurutnya, susulan jangkaan air pasang tinggi semalam, pintu air Sungai Seget telah ditutup bermula pada jam 10.51 pagi iaitu 3 jam sebelum paras air pasang tinggi, manakala sistem pam dan tidal valve di muara Sungai Chat, parit utama Abdul Samad dan Sungai Air Molek telah berfungsi dengan baik semasa kejadian. Selain itu, katanya memandangkan kejadian banjir lumpur baru-baru ini juga disebabkan oleh projek pembangunan oleh pihak pemaju, MBJB telah mengarahkan mereka membuat kawalan kerja tanah dengan segera. Katanya ia bagi memastikan kerja-kerja pembangunan yang dibuat tidak menyebabkan kelodak atau sisa-sisa kerja tanah memasuki saliran utama yang boleh mengundang banjir kilat. Terdahulu hujan lebat selama 2 jam sejak jam 12.30 tengah hari Selasa telah menyebabkan beberapa jalan utama di bandaraya ini dinaiki air yang mengakibatkan lebih 500 kenderaan terjejas. Seterusnya kita ke berita politik. Barisan Nasional BN Selangor harus memberi peluang kepada muka baharu, terutama golongan profesional yang berpotensi dalam usaha merampas kembali Selangor pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15.
Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, golongan warlord BN sebagai orang politik harus berjiwa besar untuk menerima kelompok profesional selain memulakan pencarian calon lain yang dapat membantu kemenangan gabungan itu. Beliau yang berucap pada Majlis Penutup Konvensyen BN Selangor berkata, orang politik harus berjiwa besar jika mahu kembalikan Selangor kepada BN. Beliau berkata kemenangan BN pada pilihan raya negeri di Sabah, Melaka dan Johor tidak seharusnya dijadikan acuan bagi menghadapi PRU akan datang. Sebaliknya, BN Selangor harus melakukan perubahan dengan mencari tokoh profesional dalam kalangan anak Selangor untuk dinamakan sebagai calon. Ahmad Zahid juga berkata pelantikan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Bendahari BN Selangor adalah langkah permulaan untuk beliau terjun ke bidang politik. Katanya lagi, Ketua Bahagian perlu bekerjasama dengan pengurusi BN Selangor Tan Sri Noh Omar untuk menawan kembali Selangor. Kita ikuti berita seterusnya. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan Gerakan Tanah Air sebagai gabungan parti politik baharu berlandaskan Melayu dan Islam bagi menentang UMNO dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Jelasnya ia melibatkan gabungan Parti Pejuang, Parti Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa, Parti Perikatan India Muslimin Malaysia Iman, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra, Badan Bukan Kerajaan NGO, ahli profesional dan akademik serta individu tertentu. Beliau berkata ia adalah satu gerakan rakyat untuk menjadi lebih baik dengan menukar kerajaan yang utamakan kepentingan diri kepada berjuang untuk rakyat, negara dan agama Islam. Beliau turut mengumumkan kepimpinan tertinggi Gerakan Tanah Air yang turut dipengerusikan olehnya serta 4 timbalan pengerusi yang terdiri daripada Ustaz Zamani Ibrahim, Presiden Berjasa, Datuk Ibrahim Ali, Presiden Putra, Datuk Seri Mukhris Mahathir, Presiden Pejuang dan Datuk Mohamed Mohsin Abdul Razak, Presiden Iman. Tambah Dr. Mahathir, kewujudan gabungan parti politik itu bukan untuk menidakkan hak orang bukan Melayu. Sebaliknya bagi membela nasib orang Melayu terutama di kawasan luar bandar. Jelasnya gerakan orang Melayu ini melibatkan parti politik, NGO Melayu dan orang perseorangan daripada ahli profesional, ahli akademik dan sebagainya. Global minggu ini dimulakan dengan berita ketegangan di Beijing apabila Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi tetap singgah di Taiwan meskipun berdepan amaran termasuk ancaman tindakan ketenteraan. Kunjungan Pelosi itu menjadikan beliau ahli politik Amerika Syarikat berpangkat tinggi pertama yang melawat Taiwan untuk tempoh 25 tahun. Kali terakhir ahli politik Amerika Syarikat melawat Taiwan ialah ketika kunjungan Newt Gingrich dari Republikan pada tahun 1997. Beijing sebelum ini telah menghantar mesej menggesa ahli parlimen Amerika Syarikat itu membatalkan lawatannya yang tidak termasuk dalam atur cara lawatan rasminya ke 4 negara Asia. Pegawai tertinggi Taiwan turut berdiam diri mengenai kunjungan Pelosi sehingga menimbulkan kebimbangan Beijing. Terdahulu, Pelosi melawat Singapura pada 1 Ogos lalu sebelum berkunjung ke Malaysia pada Rabu lalu dan seterusnya dijadual melawat Korea Selatan dan Jepun. Kain yang digunakan untuk menutup Kaabah atau kiswah telah dipasang pada Sabtu lalu bersempena sambutan awal Tahun Baru Islam 1444 Hijrah. Dahulunya, penggantian kiswah ini merupakan acara tahunan khusus yang dilakukan ketika musim haji iaitu pada 9 Zulhijjah sebaik jemaah haji berangkat ke Gunung Arafah. Kiswah yang melitupi Kaabah ketika itu ditukar sebagai persiapan untuk menerima jemaah keesokan harinya sekaligus bagi menyambut Hari Raya Aidiladha. Bulan lalu, Presiden dua Masjid Suci Arab Saudi, Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais mengumumkan bahawa acara tahunan itu kini akan diadakan pada setiap malam tanggal 1 Muharram bersamaan hari pertama dalam kalender Hijrah. Agensi Akhbar Saudi melaporkan penukaran kiswah baru-baru ini telah dilakukan oleh 200 juruteknik Saudi dari Kompleks King Abdul Aziz di bawah pengawasan Sheikh Sudais.
Juruteknik di Kompleks King Abdul Aziz membuat tenunan, menjahit dan mencetak dengan tangan dan mesin menggunakan 47 kain dan benang untuk membuat kiswah. Mesin jahit berkomputer terbesar di dunia sepanjang 16 meter digunakan khas untuk melancarkan proses itu. Kiswah dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang disulam pada kain dengan 120 kg benang emas 21 karat dan 10 kg benang perak. Kos pembuatan kiswah baru seberat 850 kg dianggarkan bernilai 25 juta Saudi Rial iaitu 6.5 juta dolar menjadikannya penutup termahal di dunia. Pentas arena minggu ini dibuka dengan kejayaan Bonnie Bunia Gustin merangkul pingat emas dalam saingan powerlifting kategori lightweight pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Malahan, beliau turut mencatat rekod baharu Tamasha iaitu 147.6 mata selepas melakukan angkatan 210 kg pada percubaan pertama. Kejayaan anak Sarawak itu merupakan emas keempat Malaysia di bumi Birmingham. Juara dunia itu jauh meninggalkan pemenang pingat perak dari England, Mark Swan, yang hanya meraih 145.5 mata, manakala gangsa milik peserta Nigeria, Innocent Namdi, dengan 132.5 mata. Malahan, kemenangan Bonnie sekaligus menamatkan penguasaan Nigeria yang mengungguli acara powerlifting Sukan Commonwealth sejak di Manchester 2002. Jago basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang percaya rakan seperjuangannya Muhammad Shah Firdaus Sahrom mampu menggegarkan pentas Olimpik Paris akan datang. Katanya, kejayaan Shah yang meraih pingat gangsa pada Tamasha Sukan Commonwealth di Birmingham baru-baru ini jelas membuktikan potensinya bergelar juara semakin meningkat. The Pocket Rocketman itu turut mengingatkan bahawa proses untuk menghasilkan atlet berkualiti tinggi bertaraf antarabangsa bukannya satu proses yang mudah. Jelasnya, Shah kini dalam proses pembikinan yang kebanyakan jalan dilaluinya amat rumit. Azizul berharap rakan seperjuangannya itu terus bertahan dan tabah dalam menjalani proses tersebut. Untuk rekod, penantian selama 8 tahun pelumba berbasikal trek negara untuk memenangi pingat acara Kirin pada Tamasha Sukan Commonwealth akhirnya berakhir pada edisi ke-22 dengan kejayaan Shah meraih gangsa. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Manchester United mungkin terpaksa menurunkan Cristiano Ronaldo pada aksi pembukaan Liga Perdana Inggeris Ahad ini selepas Anthony Martial cedera. The Red Devils akan memulakan kempen menentang Brighton di Old Trafford dan Ronaldo yang sebelum ini bukan pilihan utama pengendali baharu Erik ten Hag mungkin terpaksa disenaraikan dalam kesebelasan utama. Ten Hag sebelum ini berat untuk menurunkan Ronaldo kerana bintang Portugal itu tidak bersama pasukan ketika jelajah pramusim dan masih mengharapkan perpindahannya menjadi kenyataan. Martial cedera di bahagian hamstring ketika bertemu Atletico Madrid di Norway Sabtu lalu dan bakal terlepas aksi kompetitif pertama di bawah kendalian Ten Hag. Ronaldo meledak 24 gol dalam 38 penampilan musim lalu, tetapi ia tidak mencukupi buat United untuk memburu tempat dalam kelompok 4 teratas Liga Perdana Inggeris. Kegagalan United layak ke Liga Juara-Juara Eropah membuatkan Ronaldo mahu berpindah ke pasukan lain. Akhir sekali, kita ikuti berita mengenai pameran pertanian, horticulture dan agro pelancongan Maha 2022 yang sedang berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS. Acara yang berlangsung selama 11 hari bermula 4 Ogos hingga 14 Ogos ini menawarkan 22 segmen menarik melibatkan program secara fizikal dan hybrid.
Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Datuk Haslina Abdul Hamid berkata, penganjuran kali ini turut melibatkan segmen di dalam dan luar Dewan. Jelasnya di luar Dewan melibatkan laman-laman seperti laman padi, laman floriculture, laman nanas, laman agrofood, laman ternakan, laman perikanan, laman jentera, laman buah-buahan dan kenderaan saji. Manakala pengisian di dalam Dewan pula seperti agrotech, agro-lifestyle, agrotourism dan agro-youth. Mengulas lanjut, Haslina menambah respon dan sambutan yang diterima daripada pemain industri serta pempamer juga amat luar biasa dengan sebanyak 1,500 gerai dibuka kali ini. Di samping itu, katanya Maha 2022 turut berusaha untuk mewujudkan lebih banyak pekerjaan melibatkan pertanian dan mempromosinya kepada generasi muda menerusi Agrofood Job Fair. Setakat ini 15,000 tawaran kerja disediakan dan belia boleh mendaftar dalam talian. Seterusnya temuduga di Maha. Tambahnya bertepatan dengan tema Maha 2022 iaitu Security Makanan untuk Masa Depan itu, pihaknya turut menggalakkan usahawan mengadaptasi pertanian pintar agar dapat meningkatkan produktiviti makanan pada masa hadapan. Pastikan anda sentiasa bersama Sumber Kini dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum.